video ini, saya akan merumuskan pemikiran dalam 3 karya sastra pilihan menggunakan teknik PMI oleh Edward de Bono. PMI terdiri daripada plus, iaitu positif, minus, iaitu negatif, dan interesting, iaitu menarik. Karya sastra yang pertama ialah Hikayat Malim Deman, yang merupakan sebuah prosa Melayu tradisional. Antara pemikiran yang terkandung di dalam karya ini ialah pemikiran kepahlawanan. Yang pertama adalah daripada aspek plus, iaitu positif. Pemikiran kepahlawanan dikatakan positif di dalam prosa ini kerana sifat kepahlawanan Malim Deman yang tinggi terserlah melalui keberanian dan daya tahannya. Buktinya, Malim Deman sanggup meneruskan misi mencari puteri bongsu seorang diri walaupun semua pengiring dan sumber sokongannya iaitu Hulu Balang, Awang Selamat dan Si Kumbang telah tewas dalam perjalanan. Ini menggambarkan semangat tidak mengenal putus asa, keberanian serta daya tahan yang menggambarkan sifat kepahlawanan. Selain itu, sifat kepahlawanan Malim Deman juga terserlah apabila dia melengkapkan diri dengan ilmu dan strategi, bukannya kekuatan fizikal semata-mata. Buktinya, Malim Deman berguru dengan Raja Jin Islam untuk mendapatkan segala ilmu dan hikmat dan menyamar sebagai malim permainan untuk menembusi pertahanan kayangan. Ini menggambarkan kebijaksanaan dalam bertempur yang juga merupakan salah satu ciri sifat kepahlawanan. Pengarang juga telah menunjukkan ketangkasan serta penguasaan ilmu silat mendalam yang dimiliki Malim Deman sehingga membolehkan beliau menewaskan musuh dengan mudah apabila berhadapan secara fizikal. Kecekapan dan kepantasan beliau dalam mengelak serangan digambarkan dengan jelas melalui pantun yang dipetik daripada prosa ini. Masyarakat disarankan untuk memupuk semangat tidak menyerah kalah dalam menghadapi cabaran besar serta melihat setiap kegagalan sebagai pendorong untuk maju ke hadapan, bukan alasan untuk berundur. Masyarakat juga perlu menekankan kepentingan melengkapkan diri dengan ilmu dan kepakaran sebagai aset utama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Sebagai contoh, sifat kepahlawanan yang dapat dilihat dalam masyarakat kini adalah melalui kepahlawanan para pekerja barisan hadapan, penyelidik dan pemimpin komuniti semasa menghadapi pandemik atau bencana alam. Mereka menunjukkan keberanian untuk terus berkhidmat di tengah risiko, menggunakan ilmu pengetahuan dan kepakaran untuk mencari penyelesaian dan memulihkan keadaan walaupun berhadapan dengan rintangan seperti kegagalan, sistem dan kekurangan sumber pada peringkat awal. Ini menggambarkan sifat kepahlawanan kerana menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Seterusnya dari aspek minus ataupun negatif, pemikiran kepahlawanan dikatakan negatif dalam cerita ini kerana ianya mendedahkan ketidakseimbangan dan kepincangan dalam sikap kepahlawanan Malim Deman. Walaupun pengembaraan beliau untuk mendapatkan puteri bongsu mengandungi unsur keberanian dan kesungguhan yang lazimnya dikaitkan dengan kepahlawanan, nilai-nilai positif ini dicemari oleh pengabaian beliau terhadap keselamatan dan kebajikan rombongan Hulu Balang dan rakyat jelata yang mengiringinya dalam pengembaraan tersebut. Hal ini menggariskan bahawa keberanian peribadi tidak mencukupi tanpa tanggungjawab sosial dan kepimpinan yang berkesan. Buktinya dapat dilihat apabila Malim Deman tidak dapat memastikan keselamatan dan kebajikan rombongan Hulu Balang dan rakyat jelata kerana terlalu fokus kepada hasrat peribadinya sehingga menyebabkan mereka tewas akibat kebuluran, penyakit, sesat dan berpatah balik. Seterusnya, pengiring rapat Malim Deman juga tewas menyebabkan Malim Deman meneruskan pengembaraannya sendirian. Masyarakat perlu memastikan pencapaian matlamat peribadi atau kerjaya tidak dicapai dengan mengorbankan kebajikan atau hak orang lain dalam komuniti atau pasukan. Kejayaan haruslah diukur bukan sahaja oleh pencapaian individual sahaja tetapi juga oleh impak positif yang dibawa kepada orang sekeliling. Contoh yang dapat dilihat dalam masyarakat kini ialah adanya pemimpin yang terlalu mementingkan pencapaian atau pengiktirafan sehingga mengabaikan aspek sokongan, keselamatan dan kebajikan orang bawahannya sehingga membawa kepada kejatuhan moral dan kerugian besar dalam sesebuah komuniti atau organisasi. Keadaan ini menunjukkan bahawa sikap kepahlawanan tanpa tanggungjawab tidak mencukupi untuk mentakrifkan kepahlawanan yang seimbang dan cemerlang. Seterusnya daripada aspek interesting ataupun menarik, pemikiran kepahlawanan dikatakan menarik dalam prosa ini kerana ianya menonjolkan transformasi wataknya daripada seorang yang lalai kepada wira yang sanggup menempuh halangan luar biasa demi kebenaran
sekaligus membuktikan ketinggian martabat pahlawan yang insaf dan berani. Kepahlawanan beliau menjadi menarik kerana disokong oleh sumber kekuatan yang unik, yaitu kesaktian yang diperoleh melalui bimbingan rohani dan usaha gigih menuntut ilmu gaib di luar batas alam nyata. Buktinya, setelah keinsafan, beliau menempuh pengembaraan epik di mana beliau bertaubat dan berguru dengan Raja Jin Islam demi mendapatkan ilmu dan hikmat serta meminjam burung-burung untuk kekayangan. Lebih lanjut, kepahlawanan beliau terbukti apabila beliau berjaya membunuh Mama Bang Molek di gelanggang sabung ayam yang disifatkan sebagai puncak keberanian dan penyelesaian masalah bagi memenangi kembali istrinya. Kejayaan dan kesaktian luar biasa ini yang membolehkannya mengalahkan musuh alam kayangan dan menjadi raja yang arif bijaksana serta gagah berani yang terlalu saktinya tiadalah berbanding zaman itu, menjadikan pemikiran kepahlawanan ini sangat menarik dan melebihi wira biasa. Karya seterusnya ialah Seloka Pak Kaduk yang merupakan sebuah puisi Melayu tradisional. Ini merupakan teks daripada puisi tersebut. Antara pemikiran yang terkandung di dalam karya ini ialah pemikiran kritikan sosial. Daripada aspek plus ataupun positif, pemikiran kritikan sosial dalam Seloka dikatakan positif kerana ianya berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral yang efektif untuk masyarakat. Secara khususnya, Seloka ini menyedarkan pembaca tentang kesan buruk, ketamakan dan kebodohan pribadi. Ini ditonjolkan dalam tindakan Pak Kaduk membuang rezekinya. Buktinya, ada nasi dicurahkan yang didapati pada baris 3 rangkap 1. Di samping itu, kritikan terhadap peristiwa ayam yang menang kampungnya tergadai pada baris 2 rangkap 1 secara halus mendidik rakyat agar lebih peka terhadap manipulasi kuasa dan seterusnya berusaha melindungi hak serta harta benda mereka. Kritikan ayam yang menang kampung tergadai dapat dikaitkan dengan isu penipuan dan rasuah moden yang melibatkan manipulasi oleh pihak yang lebih berkuasa menyebabkan rakyat biasa kehilangan harta. Oleh itu, masyarakat disarankan untuk meningkatkan literasi perundangan dan keuangan secara menyeluruh. Ini penting agar masyarakat lebih berani menentang ketidakadilan dan tidak mudah terpedaya oleh janji-janji palsu serta dapat melindungi hak dan aset mereka daripada manipulasi, mengambil iktibar daripada kealpaan Pak Kaduk yang membawa kerugian besar. Seterusnya daripada aspek minus yaitu negatif, pemikiran kritikan sosial dikatakan negatif dalam puisi ini kerana ianya menunjukkan penyelewengan kuasa dan ketidakadilan yang berlaku apabila golongan elit berhadapan dengan rakyat biasa. Walaupun ayam Pak Kaduk menang, kerugiannya tetap berlaku seperti yang digambarkan melalui baris ayam yang menang kampungnya tergadai pada baris 3 rangkap 1. Baris ini bukan sekadar penceritaan, malah secara jelas menunjukkan bahawa ketidakadilan sosial itu wujud. Isu ini terbukti apabila kuasa digunakan untuk memanipulasi peraturan sehingga hak dan kemenangan rakyat dirampas. Ini menunjukkan usaha serta kejayaan rakyat biasa tidak terjamin apabila berhadapan dengan kepentingan golongan elit yang menguasai sistem. Masyarakat mesti peka dan tidak mudah alpa terhadap permainan kuasa dan manipulasi peraturan yang sering berlaku di sekeliling kita. Ini bermakna bukan sekadar berusaha keras, tetapi juga memahami sistem dan undang-undang agar tidak mudah ditipu atau dirampas haknya, seperti nasib Pak Kaduk. Seterusnya daripada aspek interesting ataupun menarik, pemikiran kritikan sosial dikatakan menarik kerana ianya mengkritik dan menyindir dengan ironi, nasib dan ketidakadilan sistemik yang melibatkan usaha tidak menjamin hasil apabila berhadapan dengan manipulasi kuasa. Kritikan ini tersela dalam frasa ayam yang menang kampungnya tergadai pada baris 2 rangkap 1 yang menunjukkan kemenangan kecil rakyat biasa boleh dirampas melalui muslihat golongan elit. Secara kontekstual, ini sama seperti pekerja moden yang bekerja keras tetapi gajinya tidak adil berbanding kos hidup sehingga memaksa mereka berhutang. Masyarakat digalakkan untuk menganalisis sistem secara kritis dan menuntut accountability agar peraturan benar-benar adil bukan dimanipulasi oleh pihak yang berkuasa. Karya yang seterusnya ialah Sajak Ibuku oleh Usman Awang yang merupakan sebuah puisi Melayu moden. Berikut merupakan teks Sajak Ibuku karya Usman Awang. Antara pemikiran yang terdapat dalam karya ini ialah pemikiran pengorbanan. Yang pertama daripada aspek plus ataupun positif,
Pemikiran pengorbanan dikatakan positif dalam sajak ini kerana ianya menunjukkan pengorbanan seorang ibu yang sanggup bekerja keras demi menanggung dan meneruskan kelangsungan hidup keluarganya. Sajak ini menonjolkan daya juang, ketabahan dan semangat tidak menyerah seorang ibu. Buktinya boleh didapati pada baris 1 dan baris 2 rangkap 3 dan baris 1 dan baris 2 rangkap 5. Tangan ibu yang kasar dan berbelulang adalah simbol nyata ketabahan dan daya juangnya yang tidak goyah. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau sanggup berkorban secara fizikal demi kelangsungan hidup keluarganya. Ibu mempamerkan daya juang dan komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya. Beliau tabah menahan keletihan dan bekerja secara tekun dari pagi hingga ke malam demi menjamin kelangsungan rezeki keluarga. Sebagai masyarakat, kita perlu menghargai dan memuliakan golongan yang bertungkus-lumus demi menyara nasib keluarga mereka. Kita juga perlu sedar bahawa pekerjaan fizikal yang berat dan memerlukan pengorbanan seperti yang terkandung di dalam sajak ini adalah pekerjaan yang bermaruah dan memberi kepentingan dalam pelbagai aspek termasuklah aspek sosioekonomi. Pengorbanan ini bukan sahaja mampu menyelamatkan nasib sesebuah keluarga, malah ianya juga secara langsung menyumbang kepada pembangunan sebuah negara. Oleh itu, kita harus menghapuskan stigma negatif yang mengaitkan pekerjaan kasar dengan status sosial yang rendah, sebaliknya memuliakan jasa mereka ini. Seterusnya, daripada aspek minus yaitu negatif, pemikiran pengorbanan dikatakan negatif kerana sajak ini menunjukkan bahawa pengorbanan ibu telah mengakibatkan penderitaan fizikal yang teruk. Buktinya didapati pada baris 3 dan baris 4 rangkap 5. Pekerjaan ibu di sawah mendedahkannya kepada bahaya seperti lintah. Seterusnya, pekerjaan di kilang telah mengakibatkan organ derianya iaitu mata rosak secara kekal. Ibu kehilangan salah satu deria penting kerana pengorbanannya. Selain itu, ibu kehilangan peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, pendidikan dan kesedaran hak asasi kerana seluruh masanya dihabiskan untuk bekerja dan berkorban. Buktinya didapati pada baris 1 dan baris 2 rangkap 6. Ini menunjukkan bahawa masa ibu dihabiskan untuk bekerja sehingga menyebabkan beliau terlepas peluang untuk mendapat pendidikan formal. Kesibukan mencari rezeki menghalang ibu daripada mengetahui hak-hak asasinya sebagai pekerja dan warga negara serta menunjukkan beliau terperangkap dalam lingkaran buruh semata-mata. Di samping menghargai golongan yang berkorban seperti ibu di dalam sajak ini, masyarakat juga perlu bertanggungjawab secara kolektif dan melindungi serta memulihkan hak serta kesihatan golongan pekerja yang terpaksa berkorban demi kelangsungan hidup keluarganya. Sebagai contoh, pihak yang bertanggungjawab perlu menuntut jaminan perlindungan kesihatan pekerja yang komprehensif dan penyediaan program literasi dan kesedaran hak pekerja yang mudah diakses agar ibu yang bekerja keras ini tidak terus terperangkap dalam lingkaran buruh tanpa pengetahuan. Seterusnya, daripada aspek interesting iaitu menarik, pemikiran pengorbanan dikatakan menarik kerana sajak ini menyampaikan pengorbanan ibu menggunakan teknik kontras dan ironi puitis. Buktinya didapati pada baris 3 rangkap 3. Wajahnya dibedaki debu berterbangan. Perkataan dibedaki biasanya merujuk kepada perbuatan wanita merias diri untuk kelihatan cantik, bersih dan menarik. Namun dalam konteks ini, bedak yang digunakan adalah debu berterbangan dari tapak pembinaan. Kontras ini mencipta ironi yang menyayat hati pembaca. Ibu yang mungkin tidak mampu membeli bedak sebenar atau tidak mempunyai masa untuk merias diri, secara tidak sengaja dirias oleh unsur kotoran daripada pekerjaannya. Debu yang sepatutnya dihindari telah menjadi sebahagian daripada identiti beliau. Situasi ini menggambarkan realiti semua golongan wanita yang bekerja di sektor buruh kasar yang terpaksa berhadapan dengan kekotoran dan bahaya fizikal secara langsung pada masa kini. Debu, kotoran atau jelaga kerja mereka secara ironis menjadi budak yang mengorbankan maruah diri, kecantikan dan kebersihan peribadi mereka demi mencari nafkah. Bukan itu sahaja, situasi seperti ini juga secara tidak langsung dapat menjejaskan kesihatan mereka kerana terdedah kepada berbagai punca penyakit. Ini adalah realiti di mana kelangsungan hidup menjadi keutamaan mengatasi penjagaan diri. Itu sahaja daripada saya. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada penonton. Sekian, terima kasih.